Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hadhil hissah. Selamat datang Ustaz ucapkan. Pada hari ini Ustaz akan sambung tajuk kita yang sebelum ini, yang bertajuk solat jamak dan qasar. Baik, hari ini kita akan masuk satu unit yang baru, pelajaran yang baru, iaitu syarat-syarat solat jamak dan qasar. Okey, seperti mana Ustaz akan ulang kaji sikit. Yang pertama, solat qasar itu bermaksud kita pendekkan rakaat. Manakala jamak pula ialah kita menghimpunkan solat. Okey, Ustaz harap adik-adik semua boleh ingat dah. Okey, buka balik topik kita yang sebelum ni, baca semula, kemudian baru tengok video Ustaz yang ini. Okey, baik. Ustaz akan sambung. Ketika kita bermusafir, solat boleh dikerjakan dengan memilih salah satu di bawah ini. Yang pertama ialah qasar. Bila mana kita bermusafir, kita boleh buat qasar dan jamak. Kita boleh buat jamak tapi tak qasar. Kita boleh buat qasar tanpa jamak. Dan kita boleh buat solat sempurna. Maksudnya kita tak buat jamak, kita tak buat qasar. Maksud qasar dan jamak, kita memendekkan rakaat dan juga kita menghimpunkan solat. Kalau jamak tanpa qasar, kita hanya menghimpunkan solat tanpa memendekkan rakaat. Qasar tanpa jamak, kita memendekkan rakaat tapi kita tak menghimpunkan solat. Solat sempurna itu bermaksud solat macam biasalah. Maksudnya kita tak buat jamak dan kita tak buat qasar semasa bermusafir. Baik, kemudian kita lihat pula syarat solat jamak takdim. Untuk kita solat jamak dan qasar ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, awalnya kita akan lihat syarat solat jamak takdim. Yang pertama, hendaklah menunaikan solat secara tertib dengan mendahulukan solat zuhur, kemudian diikuti solat asar dan solat maghrib, kemudian solat isyak. Maksudnya kalau jamak takdim, ni kita ambil solat yang pertama. Waktu solat yang pertama. Contoh pasangan dia zuhur dan asar, kita solat pada waktu zuhur tu. Kalau kita nak buat jamak dan qasar, maksudnya pada waktu zuhur tu kita ambil waktu asar masuk dalam waktu zuhur. Kalau kita nak buat jamak takdim, kita kenalah dahulukan solat yang awal dulu, baru kita buat solat yang kedua. Faham? Contoh kalau waktu maghrib dan isyak, kita sampai masjid, kita nak solat jamak dan qasar, jamak takdim lah. Jadinya waktu tu waktu maghrib, kita masukkan waktu isyak ke dalam waktu maghrib, kita jamakkan waktu isyak ke dalam waktu maghrib. Jadi bila kita nak solat tu, takbiratul ihram yang pertama, kita kena niat solat maghrib dan masukkan waktu isyak ke dalam solat waktu maghrib. Okey. Yang kedua pula, hendaklah niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram solat pertama. Maksudnya, contoh kita sekarang ni sedang bermusafir dan kita nak buat jamak takdim pada waktu zuhur, iaitu bila jamak takdim ni kita masukkan waktu asar ke dalam waktu zuhur lah. Jadi niat untuk solat jamak takdim tu kita kena buat pada solat yang pertama lah, iaitu solat zuhur tu. Yang ketiga iaitu berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Bila mana kita nak solat jamak, selesai je contoh kita sekarang ni solat zuhur, kita jamak takdimkan solat zuhur dengan waktu asar lah. Maksudnya waktu asar kita masuk dalam waktu zuhur. Kita selesai solat zuhur tu. Dah selesai solat zuhur tu, terus bangun untuk solat asar pula. Jangan habis selesai solat zuhur tu tiba-tiba komen nak pergi makan dulu. Tak jadi. Kira batal lah. Kena buat semula. Dia dibolehkan hanya ketika mana untuk ambil wuduk saja. Maksudnya tengah-tengah tu rehatnya untuk ambil wuduk saja, tak dibolehkan. Tapi kalau kamu nak buat benda lain, kalau pelajar-pelajar nak buat perkara lain, tak dibenarkan. Hanya dibenarkan untuk mengambil wuduk saja di tengah-tengah.
solat jamak tu. Masuk berturut-turut dekat sini, selesai je solat yang pertama, terus bangun untuk solat kedua. Kalaulah batal wuduk, pergi ambil wuduk, boleh sambung. Kalau selain daripada itu tak boleh. Okey. Kemudian kita lihat syarat sah jamak takhir. Hendaklah berniat jamak takhir dalam waktu pertama, iaitu zuhur atau maghrib. Maksudnya pada waktu pertama tu kita dah niat dah nak solat jamak takhir. Kata kalau kita dalam kereta, masa tu kita rasa tak dan nak berhenti ni, tak ada nak berhenti kan, cari masjid tak jumpa-jumpa kan. Jadinya pada waktu zuhur tu kita niat, okey aku niat nak buat jamak takhir lah. Maksudnya kita akan solat waktu asar tu, dan kita akan masukkan waktu zuhur ke dalam waktu asar. Ingat, jamak takhir adalah himpunan solat pada waktu solat yang kedua lah ya. Kena ingat tu, sebelum ni kita ada baca. Kemudian kita lihat pula syarat solat qasar. Yang pertama, hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Contohnya menuntut ilmu. Kita nak bermusafir, biarlah ada tujuan yang baik. Antaranya kita nak menuntut ilmu, contohnya nak balik universiti ke, jauh nu kat Terengganu, ataupun kita nak balik Mesir. Maksudnya musafir tu jauh, dibolehkan qasar. Antara sebab yang lain, boleh juga kita nak buat qasar tu sebab kita nak pergi ziarah orang sakit, ataupun ada orang meninggal ke dekat rumah. Kita nak dalam keadaan yang nak cepat lah. Okey, baik. Seterusnya, jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah, iaitu 89 km. Maksudnya kalau kita nak buat solat qasar tu, mestilah jarak perjalanan kita tu kena lebih 89 km. Katakanlah kita nak pergi satu tempat yang kita tuju tu, katakanlah jarak dia 88 km, iaitu kurang daripada 2 marhalah. Maksud tak sampai lagi 2 marhalah, maka tak dibenarkan qasar. Boleh qasar, tapi kena lebih 2 marhalah, kena lebih 89 km. Kemudian berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Masa angkat takbir tu kita niatlah solat, kita niatlah solat qasar. Yang keempat, tidak berimamkan orang yang solat sempurna. Katakanlah kan kita masuk masjid kan, kita nak buat solat qasar ni, kita nak pendek rakaat. Dalam masa yang sama kita nak ikut jemaah dekat masjid tu, sedangkan masjid tu mestilah solat 4 rakaat penuh kan. Jadinya kita yang nak solat qasar ni tak boleh ikut orang yang jemaah solat sempurna. Tapi kalau kita nak ikut juga, tak payah buat qasar, kita hanya jamak saja baru boleh ikut jemaah. Tapi kalaulah kita nak qasar dan kita nak ikut jemaah, tu tak boleh. Kenalah solat sendiri. Okey, faham kat sini? Kemudian solat yang diqasarkan itu terdiri dari solat 4 rakaat sahaja. Solat zuhur, solat asar boleh qasar. Kemudian solat isyak. Solat maghrib tak boleh lah, sebab solat maghrib 3 rakaat. Solat subuh lagilah tak boleh. Lagilah tak tergolong daripada mana-mana solat jamak dan qasar. Hanya dibolehkan solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak sahaja. Maksudnya kita boleh pendekkan dia jadi 2 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat, tak boleh nak pendek jadi 2 rakaat. Okey. Baik, sekian sahaja video kali ini. Ini sahajalah penerangan yang Ustaz rasa perlu buat lah. Ustaz harap adik-adik semua boleh memahami lah apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Ustaz akhiri video ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dumtum bil khair.